Baik, minta maaf lah ada salah teknikal sikit. Semua okey boleh dengar Okey boleh dengar semua? Clear Baik. Sorry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Terima kasih kepada semua yang menonton hari ini. Saya dahulukan penghargaan ini kepada pihak kuliah buku oleh saudara Benz Ali dan kemudian yang langsung mempersilakan saya, menjemput saya ialah saudara Iqbal dari Laksamana. Grup-grup independen, grup-grup independen perkongsian ilmu di Facebook dan juga di lapangan. Baik, saya diminta untuk berkongsi satu tajuk yang malar segar, evergreen, yang sentiasa segar dan sentiasa dibicarakan oleh kita dalam banyak media, dalam surat khabar, dalam majalah, kan. Dan ini sentiasa kita perbaharui dengan mengambil kira keadaan-keadaan semasa jugalah, iaitu berkaitan dengan nasionalisme, iaitu kebangsaan. So, tajuk yang diberikan kepada saya ialah kurang lebih berbunyi nasionalisme lah, permulaan nasionalisme di tanah Melayu. Jadi insya-Allah setakat yang saya boleh kongsikan, saya akan kongsikan dalam sepanjang 1 jam ini. Okey ke ni? Kalau ada siapa-siapa yang boleh tolong sharekan ini ke dalam Facebook saya pun boleh jugalah kalau ada siapa yang boleh tag ke sana, sebab ada juga yang duk menunggu tu nak tengok dari sana. Okey, terima kasih. Alright. Jadi kita mulalah. Boleh kita mula? Boleh? Bersedia? Boleh InsyaAllah. Nasionalisme. Nasionalisme satu topik yang dah dibincangkan, banyak dibincangkan juga sebelum ini pun. Rasanya beberapa hari lepas pun ada juga orang yang berkongsi tentang pandangan dan kuliah mereka berkaitan dengan nasionalisme. Jadi saya dari perspektif saya lah, daripada sedikit ilmu pengetahuan yang ada pada saya ni, saya kongsikan dengan saudara semua. Kita bermula dengan latar belakang nasionalisme. Nasionalisme secara literalnya diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu sebagai kebangsaan. Kebangsaan, iaitu root word, kata akarnya, kata dasarnya ialah bangsa. Tapi di dalam bahasa Inggeris, tapi kita juga menggunakan perkataan ini ataupun menyerap dan menggunakan istilah nasionalisme dalam bahasa Melayu. Jadi kebangsaan pun boleh, nasionalisme, perkataan nasion itu lebih menepati konsep istilah tersebut. Kerana ada satu yang paling barulah yang membincangkan, sarjana Melayu yang membincangkan ini ialah saya kira Profesor Ahmad Adam, yang membincangkan dalam buku beliau Nasionalisme Melayu, Nasionalisme Radikal, Melayu, Nasionalisme Radikal dan Pembinaan Bangsa. Beliau membincangkan dan menggunakan perkataan nasion bagi menerjemahkan perkataan bangsa itu. Kerana pada pendapat beliau, bangsa tidak dapat menerjemahkan keseluruhan makna konsep yang mahu disampaikan melalui perkataan nasion itu. Itu pandangan Profesor Ahmad Adam lah, yang dalam banyak hal saya juga bersetuju dengan itu. Tapi dengan mengambil kira bahawa perkataan kebangsaan atau bangsa itu juga sudah mantap dalam bahasa Melayu, maka bolehlah digunakan juga secara berselang-seli antara nasionalisme dan kebangsaan. Bangsa, maka kita harus mendefinisikan yang pertama, bangsa itu bangsa. Adakah bangsa sama dengan kaum?
bangsa adakah sama dengan kaum? Ataupun dalam bahasa Inggerisnya, nation dan race. Adakah sama? Sebenarnya tak sama. Konsep bangsa dan juga kaum. Kaum adalah suatu entiti, satu entiti ataupun sekumpulan manusia yang ditandai dengan persamaan-persamaan dari sudut kelahiran mereka, dari sudut kelahiran mereka, dari sudut keturunan mereka. Kaum tidak boleh diperbaharui, kaum tidak boleh dibentuk, kaum tidak boleh dihapuskan. Literally. Walaupun ialah ethnic cleansing tu ada, maksudnya itu penghapusan kaum itu dalam konteks lain. Maksud saya identiti kaum dia tidak boleh dibentuk, tidak boleh diperbaharui, dia tidak boleh dimusnahkan. Manakala bangsa dia boleh diperbaharui, boleh dibentuk dan boleh dimusnahkan bangsa. Konsep nation itu, nation, itu begitu. Jadi ada beberapa faktor lah yang menyebabkan bangsa ini boleh dibentuk. Jadi bangsa ni apa? Kalau boleh diperbaharui, boleh dibentuk, jadi bangsa ni apa? Kenapa dia berbeza dengan kaum? Bangsa ini adalah dia tak ikut kaum, dia tidak ikut warna kulit, dia tidak ikut keturunan. Dia mengikut dalam banyaklah definisi-definisi yang diberikan oleh para sarjana yang bincangkan tentang nasionalisme. Benedict Anderson, Ali Kaduri, Ernest Renan, Otto Bayer, Smith membincangkan tentang ini, tentang nasionalisme. Tapi saya simpulkan, saya rumuskan dalam bahasa yang mudah. Saya katakan bahawa mereka mengatakan bahawa bangsa adalah ciri-ciri sekumpulan manusia yang berkongsi ciri sejarah yang sepunya, ciri sejarah yang sepunya, dan berkongsi rasa kekitaan dalam satu sempadan negara yang sama. Itu bangsa. Warna kulit tak ada masalah. Warna kulit tidak menjadi masalah. Keturunan tidak menjadi masalah. Rupa tidak menjadi masalah. Warna rambut tak jadi masalah. Tetapi mereka mestilah berkongsi satu apa? Identity. Bangsa bermaksud berkongsi identity. Bangsa bermaksud berkongsi identity dan mempunyai perasaan kekitaan. Ataupun Ernest Renan menyebut bahawa bangsa ini dia mempunyai keinginan untuk bersatu dalam satu kelompok manusia yang hidup dalam satu sempadan yang sama, yang diterajui ataupun diperintah oleh satu pemerintahan. Maka sebab itulah apabila ini adalah kita kata nasionalisme, khususnya di dalam alam Melayu ini, ataupun kita katakan Asia Tenggara misalnya, kita ambil konteks Asia Tenggara lebih kecil, nasionalisme selepas Perang Dunia Kedua. Contoh, bukanlah maksudnya nasionalisme berkembang awal lagi, tapi negara bangsa, iaitu negara-negara merdeka selepas Perang Dunia Kedua itu, yang merdeka contohnya bermula dengan Indonesia tahun 1945, kemudian di India tahun 1947 dan kita 1957. Maka bila terbentuknya contohnya Indonesia yang paling hampir dengan kita, yang saya rasa kita boleh bayangkan apabila saya sebut tentang Indonesia, ialah kejayaan Indonesia membentuk bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia yang melangkaui batas-batas keturunan, melangkaui batas-batas warna kulit, tetapi mereka disatukan oleh identiti sepunya, iaitu berkongsi sejarah. Berkongsi sejarah. Berkongsi bukan bermaksud kongsi dalam bentuk maksudnya belajar diri, tak, tetapi menghargai sejarah itu. Sejarah, peristiwa-peristiwa masa lepas sebagai sebahagian daripada identiti sepunya mereka. Kemudian berkongsi satu bahasa. Jadi bahasa merupakan satu elemen yang sangat penting dalam membentuk nasionalisme. Membentuk nasionalisme. Jadi kita akan bincangkan bagaimana bahasa ini dalam konteks tanah Melayu ini ataupun Malaya atau Malaysia kemudiannya, elemen bahasa menjadi satu penyebab yang penting bagi menyatukan orang Melayu untuk berjuang demi kemerdekaan Malaya ini. Setakat ni okey boleh? Begitu. Saya selalu katakan dalam kuliah bahawa nasion atau bangsa dia boleh dibentuk. Bangsa Indonesia dibentuk, bangsa Malaysia boleh dibentuk.
tetapi mempunyai beberapa ciri-ciri, mempunyai beberapa prasyarat bagi membentuk bangsa itu. Dan bangsa boleh sebelum saya pergi lebih jauh, contoh bangsa Johor. Bangsa Johor itu, adakah bangsa Johor boleh dibentuk? Boleh. Bangsa Johor adalah satu komuniti yang boleh dibentuk berdasarkan apa? Kebanggaan terhadap identiti, kebanggaan terhadap satu sistem pemerintahan. Berbangga di bawah Kesultanan Johor misalnya, berbangga dengan mereka mempunyai sejarah, iaitu kebanggaan antaranya ialah negeri yang paling moden dalam negeri-negeri Melayu yang ada, dan juga negeri yang paling akhir menerima residen British atas nama penasihat pada tahun 1914, kan? Jadi itu semua adalah sejarah. Mereka berbangga dengan sejarah itu, mereka merasakan bahawa mereka unik dan berbeza dengan negeri lain. Kemudian ditambah pula oleh kesetiaan kepada raja mereka, iaitu institusi Kesultanan Johor, menyebabkan mereka merasakan okey, bangsa Johor berbeza dengan negeri-negeri lain. Jadi secara asasnya dalam persoalan nasionalisme, bangsa Johor itu boleh dibentuk, tetapi sesuai dibentuk atau tidak sesuai dibentuk adalah persoalan kedua. Sesuai atau tidak itu persoalan kedua lah, kan? Itu kena bincang lain. Yang itu okey, itu bangsa Johor. Baik. Nasionalisme. So nasionalisme kita di timur ataupun di tanah Melayu ini berbeza dengan nasionalisme di barat. Ya, nasionalisme barat. Sebab itulah timbulnya persoalan ataupun polemik yang mengatakan bahawa nasionalisme ini suatu yang terkeluar daripada Islam sehingga apa? Menyamakan nasionalisme ini dengan asabiah yang berlaku di Jazirah Arab sebelum datangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, maksudnya diutuskan dan menerima kenabian itu nubuwah pada tahun 610 Masehi. Itu abad ke-7. Ada yang menyamakan nasionalisme sebegitu. Tapi pada saya sebenarnya tidak tepat untuk menyamakan nasionalisme, khususnya nasionalisme Melayu, khususnya nasionalisme di Indonesia ataupun alam Melayu ini sama dengan asabiah, tak sama. Ataupun menyamakannya juga dengan apa yang berlaku di barat, contohnya yang berlaku di Jerman di bawah Hitler misalnya. Tidak sama. Ya. Sebab mereka merasakan bahawa nasionalisme mereka merasakan bahawa bangsa mereka adalah bangsa yang paling tinggi, bangsa yang lebih baik daripada bangsa lain, dan mereka lebih mulia daripada bangsa lain. Contohnya dalam konteks Jerman, ya, pada awal abad ke-20 itu Hitler menanamkan perasaan Jingoism. Jingoism bermaksud perasaan bangsa mereka lebih suci atau lebih mulia daripada bangsa yang ada, bangsa yang lain itu, bangsa-bangsa yang lain pada waktu itu. Maka itu salah lah. Dan contohnya nationalism di Britain misalnya, kan, nasionalisme di Britain menyebabkan mereka merasakan bahawa okey, untuk menjadi bangsa yang lebih kuat, okey, sebagai bangsa yang lebih kuat kita perlu bersatu untuk menjajah negara lain. Itu nasionalisme dia lain. Tapi nasionalisme negara-negara dunia ketiga, nasionalisme kolonial, negara-negara koloni, negara-negara yang dijajah berbeza, mentaliti mereka berbeza. Mereka membentuk identiti, mereka berkongsi identiti sepunya membangkitkan perasaan kekitaan itu bukan untuk menguasai, bukan untuk menjajah bangsa lain, tetapi mereka ingin membebaskan negara sendiri. Itu perjuangannya. Mereka ingin membebaskan negara sendiri daripada kolonialisme, daripada penjajahan. Mereka ingin membebaskan negara mereka daripada dominasi bangsa lain, kaum lain yang datang ke negara asal itu, iaitu contohnya tanah Melayu, yang datang ke negeri-negeri Melayu, di negeri-negeri Melayu bersekutu. Jadi untuk menyamakan nasionalisme dengan asabiah tak betul. Untuk menyamakan nasionalisme dengan nasionalisme tanah Melayu, nasionalisme alam Melayu dengan nasionalisme di barat juga tidak tepat. Tidak tepat. Kita harus berhati-hati dalam konteks ini. Okey. So itu dari segi latar belakang nasionalisme secara umum, nasionalisme. Nasionalisme ni perbincangan ramailah sarjana yang dah tulis secara terperinci, mengkaji dan menjelaskan, mengambil, yalah. Contoh macam Benedict Anderson mengatakan bahawa nasionalisme, nation, bangsa, iaitu kata akar dia, bangsa adalah imagine communities. Imagine satu komuniti yang dibayangkan, komuniti politik yang dibayangkan dia wujud dalam bayangan. So abstract. Konsep nasionalisme adalah konsep yang abstract.
yang dihubungkan dengan ni hati. Dihubungkan oleh hati. Ya? Imagine, dihubungkan oleh imajinasi bahawa kita semua ini bersaudara dalam satu negara. Dalam satu sempadan yang sama, mempunyai nasib yang sama, mempunyai sejarah yang sama, dihubungkan oleh bahasa yang sama. Secara amnya. Ini adalah prasyarat bagi nasionalisme. Boleh setakat ni Boleh Boleh clear ke? Latar belakang nasionalisme. Baik, saya beranjak ke bahagian yang kedua yang berkaitan dengan kita, iaitu apa yang penting ataupun alright. Terima kasih. Kita lihat kepada satu zaman yang mendefinisikan alam Melayu ini ataupun khususnya tanah Melayu ini, iaitu pada abad ke-19. Abad ke-19 maksud tahun 1800 hingga 1899. Ya, pada zaman-zaman itu, pada tempoh itu, ini adalah satu tempoh yang sangat penting kerana abad ke-19 adalah abad masuknya secara besar-besaran para kolonial, kuasa kolonial, khususnya dalam konteks kita alam Melayu itu di Indonesia dan di Malaya. Bila saya sebut Malaya ni termasuklah juga Singapura itulah Singapura tu maksudnya dah dikuasai pada waktu itu. Jadi sebelum datangnya kuasa kolonial, sebelum establish kuasa kolonial di sini di tanah Melayu ini, adakah orang Melayu merasa bahawa mereka adalah satu komuniti yang sepunya, yang sama semuanya? Semua sama. Sebenarnya para sarjana membincangkan bahawa orang Melayu menanggapi diri mereka adalah subjek, rakyat bagi raja masing-masing. Maksudnya orang Kelantan adalah, pada waktu itu perkataan bangsa belum wujud lagi, belum dijumpai dalam tulisan. Ya, perkataan orang digunakan, orang Melayu yang digunakan untuk menjelaskan bahawa ini satu bangsa, satu komuniti manusia, iaitu orang Melayu. Bangsa Melayu belum digunakan secara meluas lagi. Ketika Stanford Raffles dan Munshi Abdullah menulis tentang dalam Pelayaran Abdullah itu menulis tentang orang Melayu Terengganu, orang Melayu Kelantan. Jadi mereka ini semua subject of the king. Maksudnya rakyat bagi raja mereka. Kelantan di Kelantan, Terengganu di Terengganu, Perak di orang Perak, orang Melayu Perak dengan raja Perak. Mereka sebelum datang penjajah, sebelum penguasaan penjajah, mereka tidak merasakan bahawa kita keseluruhan ini adalah satu alam Melayu yang bersatu. Tidak, tapi mereka secara umumnya mereka merasakan rakyat bagi raja. Rakyat bagi raja. So, apabila datangnya penjajah yang pada awalnya di Pulau Pinang 1786, kemudian berkembanglah dari sana pergi ke Singapura 1819, menguasai pelabuhan 1824 di Melaka, kemudian membentuk pertempatan selat negeri ataupun negeri-negeri selat, street settlement untuk negeri selat. Nah, itu jadi satu entiti yang berbeza. Sebab di tiga kawasan ini termasuklah dinding, itu Pulau Pangkor, dinding itu semua. Kawasan itu termasuklah Cocos Keeling Island di Australia sekarang ini, disatukan dalam satu entiti yang dinamakan sebagai negeri-negeri selat. Dalam bahasa Inggeris ni tak sebut negeri, disebut settlement, street settlement. Jadi saya secara peribadi lebih suka secara akademiknya. Dalam bahasa ini mungkin kita sebut negeri selat lah, tapi secara akademiknya saya kira pertempatan, settlement itu maksudnya pertempatan, sebab dalam psiki orang British penjajah itu set streets, iaitu tiga negeri ini termasuk Pangkor dan Cocos Keeling ini bukan milik raja, tapi milik mereka yang sudah diambil melalui perjanjian, sudah dijarah begitu. Mereka merasakan ini negeri yang tidak kepunyaan raja tidak berkuasa di situ. Maka diletak settlement, bukan state. Sebab kemudian 1896 mereka menubuhkan state, Federated Malay States, negeri Melayu bersekutu. Nampak beza antara states dengan settlement. Jadi okey, itu satu perkara lah. Okey
Di Pulau Pinang, Pulau Pinang menjadi satu entiti. Pertempatan selat negeri-negeri Islam menjadi satu entiti yang berbeza, entiti politik yang berbeza kerana dia mempunyai kepentingan ekonomi. Kemudian 1874, setelah berlakunya beberapa peristiwa yang membawa kepada perjanjian Pangkor, berlakunya peristiwa membawa kepada perjanjian Pangkor yang ditandatangani di Pulau Pangkor pada Januari 1874. Nah, ini merupakan satu titik yang paling penting dalam sejarah Malaysia yang mendefinisikan keseluruhan sejarah Malaysia sehingga hari ini. Yang mendefinisikan continuous definitive factor. Perjanjian Pangkor adalah continuous definitive factor. Dalam bahasa Melayunya saya terjemahkan sebagai faktor pemberi makna yang berterusan kepada sejarah Malaysia. Bagaimana? Sebab dari situlah sistem pemerintahan moden yang di luar daripada sistem pemerintahan tradisional Melayu itu berkembang dan jadi seperti mana hari ini, bahawa kita kemudiannya we embrace that the democratic system. Kita mengamalkan, kita mengamalkan sistem demokrasi. Selepas itu kurang lebih 80 tahun. 80 tahun daripada peristiwa perjanjian Pangkor, kita merdeka 57. Dan kita begitu. Raja adalah simbol kepada negara yang memegang kuasa menjaga ada istiadat Melayu dan agama Islam. Kemudian adalah kuasa prerogatif yang lain. Tapi kuasa pemerintahan itu dilaksanakan oleh siapa? Oleh set eksekutif. Eksekutif. Itulah yang dimulakan pada 1874. Melalui perjanjian Pangkor, perkara 6 perjanjian Pangkor yang mengatakan bahawa raja mestilah menerima seorang residen, menyediakan tempat tinggal bagi mereka dan membayar emolument, membayar segala keperluan mereka. Dan segala nasihat, raja mestilah menerima meminta nasihat dalam segala hal, dalam segenap hal, kecuali yang berkaitan dengan adat istiadat orang Melayu dan juga agama Islam. Okey? Soalan tak apa, kita tengok nanti saya jawab nanti soalan last. Saya tulis apa beza. Okey. Nanti kan habis kan tanya balik soalan ni. Kalau saya terlupa. Baik. Kat mana pula dah tadi? Perjanjian Pangkor. Okey. Baik. Ketika penjajah datang, kemudian dah termaktub secara rasmi bahawa mereka mula menguasai satu negeri Melayu yang penting, iaitu Pangkor, Perak. Menguasai Perak, negeri Perak melalui industri biji timah dan kemudian industri-industri lain. Nah, di sini datangnya influx of immigrants dari India, dari China dibawa masuk oleh British. Orang British, pegawai-pegawai British juga ramai dah datang. Di sinilah berlakunya krisis identiti. Berlaku krisis identiti antara orang Melayu dengan orang bukan Melayu. Maksudnya antara orang Melayu dengan orang yang datang, pendatang yang datang sebagai tenaga-tenaga buruh. Krisis identiti bermula, dan krisis identiti ini penting. Krisis identiti ini penting dalam membentuk perasaan kekitaan dalam kalangan orang Melayu bahawa pertama kali mereka merasakan mereka berbeza. Identiti yang kita ada berbeza dengan identiti orang yang datang. Contohnya, kan? Orang Melayu dia berbahasa Melayu. Orang yang datang dia berbahasa Cina. Orang yang datang dari sini bahasa Tamil, bahasa Urdu, bahasa Hindi, bahasa India lah kita cakap. India dan Cina. Secara amnya. Maka orang Melayu mula merasakan, pakaian pun berbeza, cara makanan berbeza, makanannya berbeza. Di situlah timbulnya perasaan bahawa identiti kita perlu tahankan. Kita perlu pertahankan. Kita berbeza. Kita pakai batik, mereka pakai seluar pendek, seluar katuk, pakai dhoti untuk orang India, kan? Pakai congsam. Tapi orang Melayu perempuannya memakai baju kurung, berkelubung misalnya, kan? Orang Melayu ada baju style baju Melayu. Krisis identiti bermula di situ. Di situlah apabila datang identiti yang berbeza, maka baru kita tahu bahawa kita memiliki identiti yang berbeza. Dan tambahan pula mereka ini datang dengan tujuan untuk menguasai ekonomi. Bukanlah tujuan menguasai ekonomi, maksudnya tujuan untuk bekerja. Terlibat secara rasmi dalam industri.
Sedangkan orang Melayu dia tidak terlibat secara besar-besaran. Maksudnya tidak wujud sistem kapitalisme dalam masyarakat Melayu pada waktu itu. Tetapi dengan kedatangan British yang membawa masuk China, membawa masuk orang India, bermulanya kapitalisme. Tapi orang Melayu dia tidak terlibat secara besar-besaran. Walaupun ada orang Melayu, pembesar Melayu yang terlibat dalam sistem itu. Dalam pelumbungan misalnya. Ada. Baik. So kita bercakap tentang identiti tadi ya. Identiti, bahasa yang berbeza, budaya yang berbeza. Okey. Sekarang perlahan-lahan terbentuk dalam pemikiran orang Melayu bahawa identiti. Krisis identiti itu dah bermula. Ini yang kemudian berpanjangan sehingga ini berlaku pada penghujung abad ke-19, kemudian menjelang abad yang ke-20. Identiti, kemudian rasa belonging disebabkan oleh perjanjian Pangkung, kemudian peranan negeri-negeri Selat. Peranan negeri-negeri Selat dalam mengembangkan atau mencetuskan perkembangan nasionalisme dan juga identiti ini. Okey. Baik, bagaimanakah peranan negeri-negeri Selat ini? Negeri-negeri Selat contohnya di Pulau Pinang, Melaka tak berapa nak berkembang lah. Saya mengambil contoh Pulau Pinang dan Singapura. Pulau Pinang dan Singapura. Singapura pada tahun-tahun penghujung abad ke-19 mereka menulis ataupun para sarjana, antara yang menarik ialah apa? A Chinese city run by British. A Chinese city run by British. 2/3 daripada penduduk Singapura, pulau Singapura itu adalah orang Cina. Orang Cina. So, dikata a Chinese city run by British. Dan di Singapura itu juga lah menjadi pencetus. Singapura dan Pulau Pinang menjadi pencetus bagi perkembangan. Bagi perkembangan apa? Perkembangan media. Media yang sesuai dengan zamannya pada itu ialah media cetak, iaitu persurat khabaran. Persurat khabaran. Ini satu titik yang sangat penting lah. Satu titik yang sangat penting dalam sejarah alam Melayu ini, iaitu berkembangnya surat khabar dalam bahasa Melayu, contoh dengan Jawi Peranakan pada tahun 1896. Kemudiannya majalah Al-Imam pada tahun 1906. Itu dah menjelang abad ke-20 tu. 1906 oleh kumpulan yang digelar sebagai kaum muda. Okey, jadi kita akan masuk kejap lagi dalam abad ke-20 itu. So, abad ke-19 dia menyediakan platform. Abad ke-19 tadi tahun 1800 hingga 1899 kurang lebih secara amnya menyediakan platform kepada alam ini, kepada bangsa Melayu untuk satu, menanggapi diri mereka, merasakan bahawa mereka mempunyai identiti yang sama sesama mereka, tetapi identiti mereka berbeza dengan orang yang datang tadi, orang yang datang. Nah, sekarang kita perlu pertahankan identiti ini. Identiti ini sebabkan berbeza, bahasa yang berbeza, budaya yang berbeza. Kemudian dibantu oleh peranan negeri-negeri Selat yang maju di bawah British. Maju di bawah British. Sebab British memang tumpu di sana. Disebabkan oleh faktor pelabuhan lah kan. Menjadi faktor pelabuhan, iaitu menerima bahan-bahan mentah daripada bandar-bandar yang sedang berkembang di negeri-negeri Melayu. Sebab 1896 penghujung abad ke-19 itu negeri Melayu Sekutu ditubuhkan, Federated Malay States. Nah, di sini berbeza state dengan settlement tadi. State bermaksud ada raja yang mentadbir, yang berkuasa di sana, yang menguasai adat istiadat orang Melayu dan juga agama Islam. Yang berbeza dengan settlement tadi, settlement tidak ada sesiapa yang menguasai. Sebab itu pada satu peringkat, sesiapa yang dilahirkan di negeri-negeri Selat, iaitu Melaka, Pulau Pinang dan Singapura, dianggap sebagai the subject of the queen, subject of the king. Sebelum itu subject of the queen, subject of the king lah. Itu rakyat bagi Raja British. Rakyat bagi Raja British dianggap begitu sebab mereka ini dianggap sebagai koloni, diletakkan sebagai crown koloni, tanah jajahan mahkota negeri-negeri Selat ini. Sedangkan negeri yang tadi itu 9 negeri yang negeri beraja disebut sebagai Federated Malay State dan Unfederated Malay States. Negeri Melayu Sekutu dan tidak bersekutu. Okey ya, setakat ni boleh Saya mohon nanti kalau ada soalan di hujung biar saya habiskan dulu. Takut saya kalau saya jawab soalan sekarang terbabas banyak ni. Boleh? Baik, kemudian kita berpindah kepada dari abad 19 kepada abad ke-20.
perlahan-lahan platform yang disediakan pada abad ke-19 itu dengan berkembangnya negeri-negeri Selat, kemudian negeri Melayu Bersekutu, berlaku satu lagi gelombang, iaitu kemunculan kaum muda. Okey. Baik. Kaum muda ini muncul pada awal abad ke-20. Di sinilah berlakunya satu pertentangan antara yang paling penting dalam sejarah kita, sejarah Melayu, sejarah alam Melayu, sejarah Malaysia ini, kaum muda. Sebenarnya kaum muda modelnya juga berlaku di Indonesia juga. Pertentangan yang kurang lebih sama tetapi disebut sebagai lainlah di sana. Kaum muda, kaum tua di sana, antara sama macam gelaran Wahabi apa semua itu berlaku di dua-dua negara. Contohnya ketika sana Syarikat Islam, kemudian Muhammadiyah berkembang pada tahun 1912 di bawah Kiai Ahmad Dahlan. Pada abad awal, penghujung abad ke-19 dan abad ke-20 itu, awal abad ke-20, fenomena yang sama berlaku. Seperti mana yang ditulis oleh Buya Hamka dalam bukunya Ayahku, kan? Dalam bukunya Ayahku menceritakan tentang pengalaman Haji Karim Amrullah yang berkelana di negeri Melayu, kan? Di negeri Melayu di Perak, di Johor, menyatakan bahawa berlakunya tuduhan-tuduhan sebegitu, berlakunya label-label sebegitu untuk merendah-rendahkan cubaan yang dibawa oleh kaum muda ni. Kalau kita baca buku sejarah yang objektif, buku sejarah yang objektif yang ditulis oleh para sarjana, tanpa buku sejarah yang objektif ni dia tulis tanpa emosi. Itu beza sejarah dengan buku popular. Buku popular dia boleh menulis sejarah, tetapi kadang-kadang dia selit. Dia terselit dekat situ emosi, sentimen. Manakala penulis-penulis sejarah biasanya yang memang terlatih dalam bidang sejarah dari segi falsafahnya, dari segi metodologinya, mereka menulis sejarah yang objektif, mengatakan bahawa munculnya kaum muda ini ditentang kuat oleh golongan established, golongan yang memang sudah kekal, yang sudah wujud, yang ada status quo mereka. Kerana contohnya dah ada institutionalized Islam. Saya dah bincang pada episod yang lepas, ada satu kuliah, saya dah bincang tentang ini, bahawa label Wahabi, pertentangan antara kaum muda dan kaum tua ni, bagaimana perkembangan yang berlaku di Arab, di tanah Arab, di Jazirah Arab, kemudian berpindah ke India sebelum masuk ke tanah Melayu. Saya dah bincangkan sebelum ini. Jadi itu dah habis satu siri yang itu. So, saya ringkaskan bahawa berlakunya pertentangan itu dengan pulangnya para sarjana, para yang disebut sebagai reformis yang pulang daripada Mesir, Syed Syekh Al-Hadi, Syekh Tahir Jalaluddin, Syekh Abbas Taha, bertentang dengan ulama-ulama tradisional yang sudah ada di alam Melayu pada waktu itu. Mereka bertentangan pendapat kerana mereka membawa idea baharu, antaranya ialah emansipasi wanita, kebebasan, kemudian anti kolonial. Sebab mereka pada waktu itu di Mesir terdedah dengan idea ini, membaca contohnya majalah Al-Manar di sana. Jadi Al-Manar di Mesir itu mempunyai pengaruh yang kuat. Jadi mereka bawa balik dalam membincangkan hal-hal berkaitan dengan kebebasan, tentang pendidikan. Kerana British waktu itu tidak memberikan pendidikan kepada anak Melayu. British tidak mempunyai satu keinginan untuk memberikan pendidikan kepada orang Melayu. Banyak dinyatakan dalam dokumen-dokumen British tentang kena berhati-hati untuk memberikan pendidikan kepada orang Melayu. Maka kaum muda tadi itu mereka menubuhkan madrasah, contohnya Mahat Ihya Syarif Gunung Semanggul, Mahat di Penang Ma'had Ihya Syarif di Gunung Semanggul. Sebelum itu di Pulau Pinang, di Glugok tu apa? Tak ingat nama dia. Mereka menubuhkan madrasah-madrasah ini berserta dengan ilmu-ilmu moden. Masa itu tidak diajar sains, tidak diajar bukan sains, ada mata pelajaran. Saya lupalah. Ada mata pelajaran lah, maksudnya bukan sahaja mata pelajaran Arab sahaja, bukan lughah sahaja, bukan tajwid, bukannya tafsir sahaja. Mereka menambah selain daripada subjek-subjek ini, menambah subjek-subjek lain. Belajar sejarah British, kan, sejarah kebangkitan contohnya bangsa. Banyak yang mereka implementasikan bawa itu daripada idea-idea daripada Al-Manar misalnya di madrasah-madrasah ini. Baik.
British tidak mempunyai keinginan untuk memberikan pendidikan kepada orang Melayu. Kenapa? Kerana ini satu ya, Al-Masyhur tu. Terima kasih Farid. Ada satu dokumen saya bacakan di sini yang mengatakan bahawa awak boleh mengajar orang Melayu awak itu supaya mereka tinggal terus di sawah padi dan supaya mereka tidak hilang kemahiran dan kesenian dalam kerja-kerja menangkap ikan dan kerja-kerja hutan. Ajarkan mereka supaya memuliakan kerja buruh, supaya tidak semua mereka menjadi kerani. Dan saya yakin awak tidak akan menghadapi kekacauan seperti yang terjadi di India akibat pelajaran yang berlebihan. Nah, sebab itu saya kata sejarah kita di tanah Melayu, di alam Melayu ini berkait rapat dengan apa yang berlaku di India, dengan apa yang berlaku di Arab Saudi itu, kan? Di Jazirah Arab itu sebab kita dijajah oleh kuasa yang sama. Oleh British. British menjajah India. Dan banyak polisi India ataupun Indian Penal Code. Indian Penal Code, undang-undang lah, undang-undang yang di India itu dibawa dan diimplementasi di sini, di tanah Melayu. Jadi banyak perkara yang berlaku. Itu dia kata, pada tahun 1857 berlaku satu kebangkitan besar-besaran. Bermulanya kebangkitan nasionalisme di India melalui peristiwa Dahagi di India. Disebabkan apa? Sebab antaranya ialah disebabkan kesedaran, kesepunyaan tadi, identiti yang sepunya mereka dah tu. Kemudian ada peluang pendidikan bagi orang India. Dan kemudian Gandhi misalnya. Misalnya Gandhi pada penghujung abad ke-19 mendapat pendidikan hingga pergi ke London, belajar undang-undang di London. Mereka ini semua adalah hasil daripada liberalisme pendidikan oleh British. Maka apabila datang ke tanah Melayu, British merasakan bahawa kesilapan yang sama jangan dilakukan di tanah Melayu. Itu dia kata, saya yakin awak tidak akan menghadapi kekacauan seperti yang terjadi di India akibat pelajaran yang berlebihan. Akibat pelajaran yang berlebihan. Baik. Ada satu lagi yang menarik. Bagaimana British sebenarnya dalam hal pendidikan mahu anak tempatan, iaitu anak bangsa, anak peribumi ini, the native, tidak mendapat akses kepada pendidikan. Sebab apa? Dia kata tujuan kerajaan bukanlah hendak mengadakan segelintir pemuda yang berpendidikan baik, tidak juga sebilangan budak yang kurang terdidik, melainkan untuk membaiki keadaan bilangan terbesar penduduk dan menjadi anak nelayan atau anak petani sebagai petani dan nelayan yang lebih cerdik daripada bapanya. Dia kata, dasar-dasar kita terhadap petani Melayu ialah memberikan mereka sebaik pelajaran yang dapat diperolehi dalam bahasa mereka. Yang paling akhir hendak kita lakukan ialah menarik keluar mereka dari kampung-kampung mereka. Faham nak maksud dah? Maksud British, dia kata, kita berikan pendidikan kepada mereka supaya mereka kekal sebagai petani dan nelayan. Dan the last thing we want to do is to pull them out from villages. Mengeluarkan mereka daripada kampung. Kenapa? Apa maksudnya mengeluarkan mereka daripada kampung? Menarik keluar. Maksud kalau menarik keluar daripada kampung, maksudnya masuk ke bandar lah. Terlibat dalam aktiviti ekonomi, komersial. That is the last thing we want to do. Ini yang direkodkan dalam file Federated Malay States. Direkodkan dalam Federated Malay States. Jadi British sebenarnya, walaupun ada pegawai-pegawai yang contohnya kemudiannya O.T. Dasek, kan? O.T. Dasek yang menjadi pengetua pertama di SITC, Sultan Idris Training College, tempat saya lah hari ni. Universiti Pendidikan Sultan Idris yang pernah menjadi satu tapak kebangkitan, satu tapak nukleus kebangkitan nasionalisme Melayu yang sangat penting. Bukan sahaja di tanah Melayu, tapi alam Melayu itu termasuklah Indonesia dan Brunei secara umumnya. Itu di UPSI. Alhamdulillah, hari ini saya juga dari UPSI. Dulunya hampir 100 tahun yang dulu, itulah tapaknya kebangkitan nasionalisme. Di situ O.T. Dasek yang menjadi pengetua pertama, beliau ini dikenali sebagai orang yang agak cenderung kepada orang Melayu yang mahu cakna kepada nasib orang Melayu, mengatakan bahawa mana dia penganjur dalam sebuah kampung Melayu yang mahu membantu bangsanya seperti lain-lain bangsa di serata dunia. Tidakkah ada seorang anak Melayu yang mahu berkata, mari kita bermuafakat membina sebuah kedai bangsa kita sendiri dan jangan pergi ke kedai bangsa lain. Nah, ini adalah konteks zaman. Maksud,
Seruan. Dasek kata, mana orang Melayu ni yang nak mengatakan bahawa nak berhenti membeli di kedai orang lain, buka ini tanah kita dan kita buka kedai sendiri. Itu yang Oti Dasek cakap ni. Ya? Pada zaman itu, pada waktu itu. So, ini berlaku tahun 1920-an. Tahun 1920-an. Ya? Pada waktu awal-awal SITC dibuka. Baik. Satu lagi ya, dengan kemunculan, kembali kepada tadi, kaum muda awal abad ke-20 ya, tahun-tahun 1900. Okey ke? Setakat ni? Boleh Tak nampak apa-apa risau juga. Okey ke tak okey ke? Okey. Tak apa. Soalan nanti ya, boleh tanya. Alright. Jadi kita tadi kaum muda Jadi semua zaman, pada semua zaman perubahan memerlukan ejen. Perubahan memerlukan ejen. Dan ejen yang paling penting dalam bahasa Benedict Anderson dia mengatakan print capitalism. Benedict Anderson mengatakan bahawa print capitalism iaitu media cetak. Media cetak yang kapitalis dia menguasai cetak dan matlamat dia adalah untuk menjual sebanyak yang mungkin, mengedarkan sebanyak yang mungkin. So ini menyebabkan idea tersebar sebab ekonomi yang dilancarkan oleh British itu juga, iaitu ekonomi kapitalisme itu juga memungkinkan tersebarnya idea-idea pembaharuan tanpa banyak sekadar. Jadi print capitalism iaitu pada waktu itu macam saya katakan tadi, majalah Al-Imam, Akhbar Jawi Peranakan, majalah Al-Imam sampai 1908, kemudian majalah Pengasuh, majalah Pengasuh, Seruan Azhar, daripada anak-anak Melayu di Universiti Al-Azhar dibawa masuk, kemudian diedarkan. Al-Imam pada zaman kegemilangan yang antara 2 tahun itu 5,000 naskah. 5,000 naskah. Okey, soalan ni nanti kan ulang balik ya. Boleh? Sekejap lagi dalam setengah jam lagi kita akan habis. Ulang balik soalan tu, insya-Allah saya jawab nanti. Okey. Alah. Akhbar tadi. Jadi majalah-majalah ini yang menyebarkan idea-idea pembaharuan, print capitalism ini. Tanpa medium, idea tidak boleh disebarkan. Dia sesuai pada zamannya, medium yang paling penting yang mencetuskan kebangkitan nasionalisme adalah akhbar dan majalah, iaitu media cetak lah. Pada awal-awal itu. Baik, sesuai dengan zaman yang kemudian the medium of change itu kemudian berubah. Saya selalu katakan bahawa media cetak, kemudian dia berevolusi. Dari cetak, dia berevolusi kepada apa? Audio itu radio. Sesuai selepas, maksudnya menjelang selepas Perang Dunia Pertama, radio mula masuk di alam Melayu ini, menyebabkan agent of change. Warkah Al-Ikhlas ini lebih kepada tulisan oleh Farquhar kepada raja-raja Melayu. Okey. Itu pada awal tahun-tahun 1700, 1800. Saya rasa tidaklah mengena direct dengan kebangkitan nasionalisme. Baik. Ini pasal saya kalau jawab soalan kan lupa tu apa yang nak cerita tadi. Okey. Medium penyampaian maklumat, medium perubahan dia berevolusi. Pada peringkat awal, medium cetak, iaitu surat khabar dan akhbar. Kemudian dia evolve, dia berevolusi, berkembang menjadi media audio. Kemudian selepas tahun 60-an, 70-an, masuk lagi apa? TV. Now audio visual. Okey. Medium penyampaian atau ejen penyampaian itu, ejen penyebaran maklumat lebih pantas, lebih meluas berbanding yang sebelumnya. Cetak, kemudian audio, sekarang audio visual. Dan selepas 100 tahun, 50 tahun selepas itu, hari ini kita mempunyai medium ini yang kita kata media sosial. Yang ni real time, masa sebenar. Kita boleh bersemuka, boleh berbincang, boleh bertanya soalan depan-depan. Kan? This is the medium of change now. Untuk zaman ini, inilah medium perubahan. Inilah medium modern, medium
reformasi, medium perubahan, medium pembaharuan. Sesuai dengan zamannya. Jadi 100 tahun yang dulu, 100 tahun yang dulu, ya, inilah dia yang berlaku. Pentingnya surat khabar. Hari ini pentingnya Facebook. Pentingnya Instagram. Facebook pernah menjatuhkan satu kerajaan dan mencetuskan revolusi Arab Spring. Bermula di Tunisia. Kan? Facebook. Apa ke nama hashtag yang mereka buat tu kemudian jadi viral. Jatuh sampai ke jatuhnya kerajaan Tunisia dan mencetuskan Arab Spring. Itulah pengaruh media sosial. Dia hari ini kita perlu menguasai media sosial ini untuk menyampaikan maklumat, untuk mencetuskan kebangkitan. Misalnya kebangkitan apa? Nah, emosi. Bukan. Kebangkitan apa? Ni, kebangkitan perasaan ini. Untuk rasa kekitaan. Kita sekarang kalau kita nak cakap tentang bangsa Malaysia, kalau kita nak wujudkan. Nah, jangan duk melatah sangat. Duk kata bangsa Malaysia ada, tidak, sabar. Kalau kita nak wujudkan bangsa Malaysia yang kita duk war-warkan, maka medium inilah kita kena gunakan ni. Media sosial, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, kan ada YouTube. Semua ini kita perlu gembling untuk membentuk bangsa yang baru, sebab kita masih berbicara, masih berbahas tentang bagaimana bentuk bangsa Malaysia yang kita nak. Hari ini bangsa yang dulu tu lain. Dulu nasionalisme Melayu. Hari ini boleh tak kita nak bentuk nasionalisme Malaysia? Kita duk bergaduh sebab bahasa Melayu pun masih belum mampu dikuasai secara baik, sedangkan itu merupakan satu prasyarat yang paling penting untuk menjadi bangsa Malaysia. Berkongsi sejarah yang sepunya. Berapa ramai yang menghargai sejarah sepunya yang ada ini. Macam saya tulis dalam Facebook saya baru tu, saya kata sejarah Malaysia sebelum tahun 1945, iaitu sebelum khususnya sebelum Perang Dunia Kedua, adalah sejarah the struggle of Malays. The struggle of Malays. Suka tak suka, this is the history. Inilah sejarahnya. Struggle. Maksudnya perjuangan untuk kebebasan, perjuangan untuk pemodenan, perjuangan untuk mendapat pendidikan, perjuangan untuk enlightenment, untuk pencerahan. Semua ini adalah history of Malays. Suka tak suka, apa pun, inilah sejarahnya. Nah, kalau kita mula menghargai sejarah ini, dengan menghargai pula bahasa Melayu yang termaktub kemas dalam perkara 152 Perlembagaan Persekutuan, barulah kita boleh bincang stage seterusnya, tahap yang seterusnya pembentukan bangsa Malaysia. Baru kita bincang tentang itu. Malaysian nationalism. Sekarang kita masih lagi membincang tentang Malay nationalism. Dari Malay nationalism kita harus bergerak pula kepada Malaysian nationalism. Indonesia dah ada dah, Indonesian nationalism. Di situ pun bermula juga. Di situ bermula lebih kurang alam Melayu jugalah, rumpun Melayu di sana bermula. Kemudian tahun 1928 mereka lebih awal daripada kita dengan Sumpah Pemuda. Dengan Sumpah Pemuda mereka terus memaktubkan, terus memantapkan bahawa ini dalam Sumpah Pemuda tahun 1928 dia kata negara ini namanya Indonesia, bangsa ini namanya Indonesia, bahasa tanah ini namanya Indonesia. Bergerak terus 1928. Kita lain. Sebab itu kita lebih rencam, jangan samakan dengan sejarah negara kita dengan negara orang lain. Takkan sama. Ya? Kita terpisah sejarah kita antara Malaysia dan Indonesia selepas Indonesia merdeka tahun 1945. Kita terpisah sedikit. Kemudian 57 kita pisah terus. 63 habis. Kita berantakan, kemudiannya bergaduh. 45 bila mereka merdeka, mereka meninggalkan kita. Nah, kita mula bertatih sendirian. Walaupun ada support, kemudiannya support of ideas, apa semua kan, masih ada pergerakan dan hubungan antara Malaya dan Indonesia. 57 kita merdeka. Indonesia pun sokong kita pun masih lagi mempunyai hubungan yang baik sehingga kita menghantar pejuang-pejuang ada ya dalam independen pertubuhan-pertubuhan independen yang menghantar sukarelawan daripada Malaysia, Malaya ke Indonesia untuk melawan dengan Belanda di Irian Barat misalnya 57. Tapi sampai 63 September 63 kita bentuk Malaysia je, pecah terus. Jadi sikit daripada 45, 57, 63 habis lebuh hubungan antara Malaysia dengan Indonesia.
Dan sampai hari ni sikit-sikit nak bergaduh tentang batik, nak bergaduh tentang asam Jawa tentang asam Jawa lah, tentang kuah kacang lah, tentang popiah, segala benda nak bergaduh hari ni kan. Tentang identiti lah. Inilah masalah identiti. Tapi itu soal lain lah. Okey. Kita kembali kepada ini. So channel of change tadi, channel of change untuk nationalism. Channel yang penting untuk perubahan antaranya ialah pada waktu itu berlakunya urbanisasi. Urbanisasi itu proses perbandaran. Disebabkan oleh aktiviti ekonomi oleh British, berlakunya perkembangan bandar-bandar yang disertai dengan perkembangan networking transportation itu, iaitu jalan kereta api dan juga jalan raya, menyebabkan akses, perhubungan lebih cepat, lebih pantas, lebih senang, menyebabkan idea berkembang lebih cepat. Ada satu konsep yang saya tak ingat Amarjit Kaur ke apa yang mengatakan bahawa ada railway nationalism, railway nationalism khususnya di India. Apabila jalan kereta api dihubungkan antara ke utara sampailah ke selatan, dari Tamil Nadu sampailah ke utara, sampai ke area Lucknow, sampai ke dekat Kashmir apa semua, menyebabkan idea berkembang pantas, railway nationalism. Tapi itu dalam konteks sana lah, lebih luas. Baik, berlakunya urbanisasi, berlakunya perkembangan perbandaran, kemudian menyebabkan bila bandar berkembang, berlakunya polarisasi kaum. Itu yang pada pertengahan antara tahun 1900 hingga tahun 1957, dalam tempoh 60 tahun, dalam tempoh 60 tahun itu menyebabkan identiti yang berbeza-beza muncul, Orang India duduk di estate, orang Cina duduk di bandar, dan orang Melayu tinggal di kampung-kampung. Secara umumnya adalah di tempat-tempat yang ada berlakunya percampuran, tapi secara umumnya itulah dia keadaan polarisasi kaum. Maka itu menyebabkan tidak adanya interaksi. Semuanya ada, tetapi wujud secara berasingan. Tidak ada integrasi langsung. Sebab itulah selepas 57, bila merdeka, selama ini daripada tahun 1800 lebih itu sampailah 57, 100 tahun, 150 tahun duduk secara berasingan, masing-masing di tempat masing-masing, tidak ada interaksi yang serius. Tiba-tiba dia lepaskan tahun 57 tu. Itu yang jadi konflik. Walaupun berlaku beberapa percubaan untuk penyatuan, penyatuan itu berlaku di peringkat ni siapa? Mereka, itu pemain-pemain politik. Mereka inilah bermula selepas Perang Dunia Kedua lah, 45 misalnya kan, 45. Barulah 45 dengan penubuhan AMCGA Putra misalnya, dengan penubuhan pertubuhan kebangsaan Melayu Malaya yang bekerjasama kemudiannya dengan All Malayan Council for Joint Action kan, dengan Tan Chek Lok, dengan John TV. Dari sini Putra yang diketuai oleh Burhanuddin Helmi, Ibrahim Yaakob, Ishak Haji Muhammad, mereka ini bergabung. Barulah, tapi dalam peringkat lebih luas, iaitu maksudnya kaum, iaitu rakyat itu tidak ada interaksi yang serius. Belum ada interaksi yang serius. Itu yang menyebabkan kemudiannya berlaku banyak masalah bila kita merdeka. Jadi banyak masalah kita yang berlaku ini adalah tinggalan daripada kolonial. Yang ialah disebabkan aktiviti ekonomi mereka menyebabkan kaum-kaum yang ada di Malaysia ini hidup secara berasingan, dan tidak ada satu polisi yang membolehkan mereka berinteraksi dengan lebih mesra pada zaman British. Dan selepas mereka ada pula halangan-halangan lain. Ya, barangkali sekolah vernacular antara halangan yang paling utama yang disebut oleh ramai sarjana-sarjana. Hatta Mendiang Kuke Kim juga menyebutkan hal yang sama. Itu sekolah vernacular. Kalau ditanya pada ahli akademik, walaupun kita kata kita mengiktiraf keberadaan, kewujudan sekolah vernacular, kita mengatakan kalau tidak ada lebih bagus untuk integrasi kaum, untuk integrasi kaum. Tapi dalam konteks hari ini ia wujud dan ia akan terus wujud sebab dia adalah satu sejarah yang panjang jugalah.
Cuma kita kata selepas laporan Barnes tahun 1951, kemudian laporan Fenwu 1952, proses sejarah itu pada zamannya dia menjadi penyebab untuk dia kekal selama-lamanya. Jadi hari ini siapa pun tidak boleh dapat, mustahil untuk menjadikan kita belajar di bawah satu bumbung. Dalam idea, contohnya idea sekolah wawasan ke kan, ataupun idea satu sekolah kebangsaan. Idea ini saya kira masih utopian lah. Masih utopian di Malaysia. Sebab kita, sekolah vernacular masih kekal akan berterusan. Kerana identiti kita begitu. Dari British, zaman British, kaum-kaum ini sudah wujud secara berasingan, tetapi selepas mereka masih lagi berasingan puluh tahun. Tiba-tiba nak suruh lepaskan identiti masing-masing dan embrace one identity. Sebenarnya kita bukan nak buat asimilasi, kita nak buat integrasi. Integrasi adalah yang terbaik. Maksud saya integrasi. Apa yang kita amalkan ni integrasi. Kalau di Indonesia dia buat asimilasi. Di Thailand dia buat asimilasi. Tapi kita di Malaysia integrasi. Ini semua adalah faktor-faktor politiknya. Faktor-faktor sejarahnya. Cuma kita kata kita menekankan. Kalau kita nak mencapai perpaduan yang lebih baik, pastilah kita mahu mengangkat bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Kan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan, bukan bahasa-bahasa lain. Bahasa-bahasa lain bebas diamalkan dalam mana-mana bahagian di persekutuan, seperti yang dijanjikan termaktub dalam perlembagaan perkara 152 perlembagaan persekutuan. Ini adalah hal-hal ini sudah tercatat kemas, kemaslah dalam perlembagaan persekutuan kita. Tinggal lagi bagaimana kita mahu menerima bahasa kebangsaan tadi. Banyak kes-kes yang kita tengok, masih ramai yang tidak dapat menguasai bahasa kebangsaan. Kita bercakap tentang bahasa kebangsaan. Saya katakan, dalam keseluruhan 184 perkara dalam perlembagaan persekutuan, dari perkara 1 sampai perkara 184, sekali je perkataan bangsa digunakan. Sekali sahaja perkataan bangsa digunakan. National. Di mana? Ketika menyebut, ketika 152, perkara 152 dipetik, ditulis, iaitu bahasa Melayu, bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Bahasa kebangsaan adalah bahasa Melayu. Di mana-mana tempat lain tidak menggunakan perkataan bangsa. Hatta dalam mendefinisikan orang Melayu 160/2 Perlembagaan Persekutuan, ketika mendefinisikan siapakah orang Melayu, dia tak sebut bangsa Melayu, disebut orang Melayu. 160/2. Dalam perkara 3 tentang Islam, dicakap dalam Perlembagaan Persekutuan mengatakan bahawa Islam adalah agama rasmi bagi persekutuan. Tapi agama lain boleh dibebaskan, boleh diamalkan secara bebas dalam mana-mana bahagian dalam persekutuan. Okey, tak adalah tambahan-tambahan di yang bawah. Nampak tak? Jadi ketika bercerita tentang 153, iaitu kedudukan istimewa orang Melayu dan juga Bumiputera Sabah dan Sarawak dan kepentingan sah kaum-kaum lain, dia tak sebut bangsa Melayu, disebut orang Melayu. Bangsa hanya disebut sekali sahaja ketika membicarakan tentang, ketika memaktubkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan. Bahasa kebangsaan, the language of the nation, the national language. Bermaksud, penggubal perlembagaan ketika itu yang terdiri daripada Suruhanjaya Red, yang terdiri daripada Raja-Raja Melayu, yang terdiri daripada pemimpin-pemimpin Melayu, pemimpin-pemimpin bangsa lain, semuanya sedar tentang perkara bahawa bangsa Malaya dan bangsa Malaysia, dengan menjadikan apa? Bahasa Melayu lah sebagai ejen paling utama dalam membentuk bangsa itu. Jadi kita perlu, wacana tentang ini perlu diperhebatkan, perlu diperkemaskan, iaitu tentang kandungan dan perkataan istilah-istilah yang digunakan dalam perlembagaan Malaysia. Baik. Okey, katakan ya. So kemudiannya berkembanglah nasionalisme Melayu, berkembang apabila orang Melayu merasa sebelum tahun 1938, 1945 orang Melayu terdiri daripada persatuan-persatuan Melayu yang berasingan, Persatuan Melayu Semenanjung, Persatuan Melayu Singapura, Persatuan Melayu Kelantan, Persatuan Melayu Perak, Persatuan Melayu Terengganu, Persatuan Melayu Johor. Tetapi hanya selepas Perang Dunia Kedua, mereka ini hasil daripada apa yang berlaku pada zaman Jepun lah. Ketika Jepun mula menanamkan perasaan yakin diri, yang orang Melayu mula merasakan bahawa kita juga boleh mengalahkan orang putih.
Itu sisi positif. Sisi positif Japanese occupation. Sisi negatif pun banyak. Kita bercerita tentang nasionalisme ini antara sisi positifnya. Dan kemudian KMM ditubuhkan awal lagi, Kesatuan Melayu Malaya, tetapi dia belum didaftarkan sebagai parti lah. Okey. Tapi dia mempunyai satu wawasan untuk menubuhkan kemudiannya satu parti politik yang memperjuangkan kemerdekaan tanah Melayu ini. Baik, kemudian tahun 1945 PKMM ditubuhkan, Parti Kebangsaan Melayu Malaya. Parti Kebangsaan Melayu Malaya ditubuhkan pada tahun 1945, tetapi parti ini tidak disenangi oleh British. Parti ini tidak disenangi oleh British. Baik, Parti Kebangsaan Melayu Malaya ini saya kira sebelum UMNO, iaitu Parti Kebangsaan Melayu Bersatu. Sebenarnya ini adalah parti yang lebih awal daripada UMNO yang mempromosikan perasaan bangsa, iaitu kebangsaan. Cumanya kita kembali tadi, print capitalism itu media tidak dapat dikuasai oleh mereka ini. Tidaklah lebih luas daripada apa yang dinikmati oleh UMNO. Kemudiannya tahun 1946 mereka berjaya menggebeling kerana adanya akses mereka ke dalam media-media menteri. Media-media. Macam tadi yang menjadi poster kepada sesi ini kan. Malaya for Malays, Malayan Union Not Wanted. Ini yang satu yang paling nostalgia, paling klasik lah. Bila kita bincang tentang nasionalisme, mesti ada yang dari Tapah ni. Kebetulan saya pun orang Tapah juga. Tapi tak tahulah siapa yang bawa tu dulu tahun 46. So, UMNO dia disebabkan oleh terdirinya ramai golongan elit, mereka dapat akses kepada media untuk menggembeling kebangkitan orang Melayu. Dan memang UMNO adalah satu parti yang berjaya menggembeling kebangkitan orang Melayu. 1945 PKMM ditubuhkan lebih awal untuk menggembeling kebangkitan, dan dia kemudian bersatu ataupun bergabung dengan atas nama Pusat Tenaga Rakyat yang menggabungkan beberapa NGO Melayu, gabung pula dengan persatuan-persatuan yang bawa kepentingan orang Cina misalnya. Masa ni MCA belum wujud lagi. MCA hanya wujud tahun 1949. Tapi MIC sudah wujud tahun 1946. So sehingga 1948 AMCJA yang diterajui oleh Tan Cheng Lock bersama Putra memperjuangkan kemerdekaan. Tapi dia berselisih dengan UMNO. Sehinggalah tahun 1948 diisytiharkan darurat dan disapu habis. AMCJA dan Putra PKMM diharamkan, AMCJA dan Putra pun terbubar, dan beberapa pemimpin Melayu ditangkap. Pada masa yang sama, Tun Tan Cheng Lock yang mengetuai AMCJA pada waktu itu tidak ditangkap, tetapi tahun 1949 Malcolm McDonald mengesyorkan atau recommend bahawa MCA perlu ditubuhkan, Malaysian Chinese Association perlu ditubuhkan untuk mengimbangi ataupun mengalihkan sokongan orang Cina daripada Parti Komunis Malaya PKM tadi kepada satu pertubuhan politik yang baru di bawah naungan British, dengan Tun Tan Cheng Lock menjadi presiden YDP pertama bagi MCA, iaitu satu persatuan yang bawa kepentingan orang Cina. So di situlah bermulanya UMNO, MCA semua berkembang. Maka berlakulah tiga parti yang paling besar wujud menjelang tahun 1949. UMNO, MIC dan MCA. UMNO 46, kemudian MIC, kemudiannya 1949 MCA bergabung, bertandinglah sampailah tahun 1955 pilihan raya pertama, kemudian 1957 apa semualah. Itulah dia. Sampailah mereka dan beberapa tawar-menawar dan juga persetujuan dibuat dalam proses menetapkan perlembagaan yang digubat oleh Suruhanjaya Reid itu, Lord Reid. Beberapa peruntukan dibuat dan mereka sudah berbincang pada waktu itu dan memandang jauh. Sebab itu saya kata perlembagaan itu semua perkataan-perkataannya dipilih secara berhati-hati supaya perlembagaan ini dia fleksibel, dinamik. Kalau kita tengok memang dinamik. Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan itu sendiri pun sebenarnya sangat dinamik, iaitu kedudukan istimewa orang Melayu. Saudara-saudara boleh beli buku Perlembagaan Malaysia, baca kedudukan istimewa orang Melayu. Atau dalam bahasa Inggerisnya special position of the Malays.
Dia tak tulis apa? Dia tak tulis hak istimewa orang Melayu ataupun special rights of the Malays. Itu dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Sebab apa? Sebab ada klausa-klausa di bawah itu. Ada klausa-klausa di bawah itu yang mendefinisikan perkara itu. Iaitu pada keadaan tertentu apabila kerajaan merasakan bahawa perkara-perkara tertentu yang dijanjikan bagi orang Melayu, iaitu kedudukan istimewa, contohnya beasiswa, lesen, permit apa semua, boleh dikurangkan, boleh ditambahkan. Kalau kurang boleh. Itu yang kadang-kadang kata ada beasiswa tak dapat dulu, kecoh apa semua kan. Sedangkan orang Melayu dikatakan bawah 153 beasiswanya dijamin. Tapi tak, sebenarnya dia ada klausa-klausa yang memberikan pengecualian. Tu kata saya kata perkataan-perkataan, istilah-istilah yang digunakan dalam perlembagaan itu sangat penting. Sangat penting untuk kita faham. Okey? Baik. Jadi secara amnya begitulah sampai 1957 kita merdeka, kemudian kita bergerak bergerak politik, kita bergerak sehingga 1963 dari bangsa Malaya. Memang Tunku Abdul Rahman sendiri banyak kali menceritakan tentang bangsa Malaya ya. Bangsa bagi sebuah negara ini. Bangsa bagi sebuah negara. Sehingga 63 bangsa yang baru dibentuk pada tahun 1964. Tun Razak, Timbalan Perdana Menteri waktu itu, mengeluarkan satu kenyataan bahawa keluar secara besar-besaran dalam headline akhbar saya lupa akhbarnya dalam tulisan Jawi lah. Dia kata pembentukan satu bangsa Malaysia. Satu bangsa Malaysia. Jadi gagasan bangsa Malaysia itu dah ada wujud lama dah. Gagasan bangsa Malaysia dah wujud lama, cumanya ialah kita masih lagi belum mencapai bangsa Malaysia itu. Nasionalisme itu harus kita tanamkan dan terapkan dan kita promosikan semula. Hari ini kita perlu gunakan, macam saya katalah, medium-medium yang lebih real time, kan? Dulu pakai surat khabar, majalah, kemudian pakai radio, kemudian pakai TV, kemudian pakai komputer, pas disket, pas CD. Hari ini komputer, hari ini telefon, phone, jam pun dah ada Facebook, dah ada Twitter, segala benda dah, kan? So social media iaitu yang berlangsung, yang berlaku dalam masa sebenar ini, real time. Semua orang ataupun kerajaan ataupun para ahli akademik, rakyat Malaysia kita ni lah yang mahu mempromosikan perpaduan, mahu mempromosikan pembentukan satu bangsa Malaysia ke. Tu saya kata, bila kita sebut bangsa Malaysia, kita kembali kepada asas dia lah. Kita mesti menanamkan penghormatan, menanamkan bahawa kita perlu hormat, perlu embrace. Kita memeluk, macam yang kita kata, kita perlu menyayangi sejarah kita, mengiktiraf sejarah kita yang bersama, kemudian menyayangi dan mengiktiraf kedudukan bahasa kebangsaan kita, kemudian mengiktiraf bahasa-bahasa lain. Bahasa Melayu primus inter pares. Primus inter pares ini bermaksud first amongst equal. First amongst equal. Yang pertama dalam yang sama ni, bahasa Melayu. Kemudian bahasa-bahasa lain boleh diamalkan. Bukannya kita kata paling suci, bukan, tetapi dalam konteks pembinaan negara kita perlu satu bahasa yang menjadi medium penghubung yang paling utama. Kalau tak boleh nak berhubung dalam satu bahasa, nak bentuk bangsa macam mana? Okey? Tu saya kata bahasa, kita perlu promosikan bahasa. Bagaimana? Fikirkanlah. Saya hanya boleh bagi idea je, saya tak ada kuasa. Kita hanya boleh buat wacana begini secara online. Kita hanya boleh mencetuskan kesedaran pada semua orang. Untuk berubah, semua orang perlu turut serta dalam perubahan. Tak boleh satu bahagian masyarakat sahaja. Satu bahagian masyarakat yang mempromosikan perubahan, mempromosikan perpaduan, sedangkan segmen-segmen masyarakat yang lain, segmen-segmen kaum yang lain tidak mahu bersama dalam proses ini, pembentukan bangsa ini. So, antara benda yang kita boleh promosikan lebih rancak, biasa saya katakan rukun negara. So, perlembagaan, faham rukun negara. Dua benda ni dalam konteks Malaysia saya kira kita perlu promosikan sebaik-baiknya, seluas-luasnya. Sebab kita tak boleh nak kata bahawa kita ni mestilah berpegang pada Quran. Kita orang Islam berpegang pada Quran lah. Kita orang Islam pegang pada hadis lah. Tapi orang bukan Islam, sahabat-sahabat dari kaum lain, mereka bukan berpegang dengan Quran dan hadis. Jadi satu dokumen yang kita semua hargai, yang kita semua sanjung secara bersama,
ialah Perlembagaan Malaysia, dokumen tertinggi, dokumen undang-undang tertinggi. Kedua, ideologi negara, iaitu rukun negara. Jadi ini dua lah nak kena promosikan. Okey. Baik, saya kira okey lah. Pukul berapa dah ni? 10.30 dah kan? Sejam lebih dah. InsyaAllah saya soal jawab sikit. Soalannya, banyak soalannya. Anda ada menuduh UMNO tidak layak dianggap nasionalis ketika Melayu Union kerana hanya ingin mempertahankan status quo mereka di bawah penjajah British. Nah, itu saya kata sejarah tidak boleh ditanggapi daripada situasi kacamata hari ini. Kita hari ini duduk bersenang lenang, kemudian kita kata orang ni bukan nasionalis, orang ni kolaborator, orang ni, tapi kita tidak menyelami keadaan waktu itu. Ya? Saya tak akan nafikan peranan UMNO dalam memperjuangkan kemerdekaan, dalam menggembeling kebangkitan orang Melayu. Kalau kita katakan, okey, contohlah, ada juga orang yang mengatakan bahawa dulu Datuk Maharaja Lela, Datuk Sagor itu semua adalah golongan pembesar-pembesar yang sebenarnya bukan nak sangat lawan dengan British, tetapi sebab mereka, kedudukan ekonomi mereka terancam. Nah, untuk berlawan dengan British mestilah kena ada satu alasan. Dan memang bila ekonomi adalah sebahagian daripada maruah, penguasaan ekonomi adalah sebahagian daripada maruah. Bila ekonomi itu sebenarnya bukan saja didatang dengan ekonomi duit saja, tapi peraturan-peraturan undang-undang yang mengawal masyarakat waktu itu. Kita tak boleh katakan bahawa Datuk Sajur, Datuk Kagor, Datuk Maharaja Lela dia kata, disebabkan apa? Habis cukai, kuasa cukai. Kuasa cukai itulah maruah mereka pada waktu itu. Itulah bidang kuasa mereka yang ada waktu itu. Tiba-tiba dirampas. Okey? Dan rakyat, masyarakat Melayu pada waktu itu pun adalah pengikut pada pembesar. Sebab hubungan mereka adalah apa? Hubungan simbiotik itu. Hubungan simbiosis. Saling memerlukan. Apabila jatuh revenue, hasil bagi orang besar-besar itu, orang kaya-kaya, pembesar Melayu, maka hubungan dengan rakyat juga akan terjejas. Begitulah juga dengan golongan nasionalis ini. UMNO tadi. Iyalah, memanglah ada yang kata kolaborator kan, yang bekerjasama dengan British. Itu satu soal yang lain. Cuma nak kata bahawa mereka tidak layak dianggap sebagai nasionalis, saya rasa tak bolehlah kita nak simpulkan simplistik begitu. Saya secara peribadinya menolaklah. Cuma kita boleh bahaskan UMNO adalah nasionalis. Tapi adakah KMM, PKMM dan golongan yang disebut sebagai radikal itu, iaitu golongan kiri yang dilabelkan oleh British, begitu, adakah mereka tidak boleh dianggap nasionalis? Yang ini yang kita nak debatkan. Sebab mereka tidak diberikan tempat yang sewajarnya dalam sejarah kita, sejarah kemerdekaan. UMNO sudah mendapat tempatnya dan dia berada di situ. Dia sudah berada di situ. Jadi saya tak nak menolak lah secara tuntas, secara keseluruhannya peranan UMNO. Cuma saya kata ada beberapa segmen pejuang kita yang tidak diangkat sewajarnya. Okey? Itu soalan. Itu jawapan saya, maaf. Kemudian ketuanan Melayu satu bentuk propaganda atau tidak? Ada kata hak Melayu dalam ekonomi sebenarnya bukan kekal, tapi letakkan kerana Melayu ketinggalan. Bukan jangan. Okey. Ketuanan Melayu. Jadi tak tahulah, saya nak kata Malay supremacy. Kita kata sebenarnya kedudukan orang Melayu dalam perlembagaan Malaysia ni kan, kalau kita kata sudah cantik, kemas. Tafsiran ketuanan Melayu, perkataan ketuanan Melayu adalah tafsiran yang datang kemudiannya, untuk mengatakan bahawa Melayu adalah tuan. Ya, negeri ini Malaysia memang tanah Melayu. Tapi ketuanan, tuan itu membawa konotasi yang berbeza disebabkan oleh definisi ataupun interpretasi politik. Tapi orang Melayu sebenarnya sudah mendapat kedudukan yang baik. Tinggal lagi bagaimana kita mahu menterjemahkan kedudukan yang ada. Contohnya kita, orang Melayu, orang Islam dah ada perkara 3 Perlembagaan Persekutuan. Kita ada perkara 152 Bahasa Melayu. Kita ada perkara 153 Kedudukan Istimewa Orang Melayu. Kita ada perkara 32 hingga 40 tentang kedudukan Raja-Raja Melayu, tentang Majlis Raja-Raja. Nah, ini semua adalah unsur tradisi dalam perlembagaan. Unsur tradisi ada 4 ni. Dah kemas dah. Tapi tinggal lagi bagaimanakah praktiknya untuk menjaga orang Melayu, menjaga kepentingan orang Melayu. Itu yang perlu diperjuangkan. Kita tak naklah retorik politik. Banyaknya lah retorika politik yang dimainkan secara bermusim.
Kadang-kadang dia timbul, kadang-kadang dia tenggelam. Kadang-kadang timbul, kadang-kadang tenggelam. Kalau betul isu ini yang menjadi kepentingan, kenapa dia tidak sentiasa malar segar? Tak. Dia tenggelam pada waktu-waktu tertentu. Dan tiba-tiba dia boom, menjadi satu propaganda yang kuat. So, saya serahkan ini pada penilaian saudara. Saya katakan bahawa perlembagaan sudah menetapkan kedudukan orang Melayu, orang Bumiputera dalam dalam keadaan yang terjamin. Dalam keadaan yang terjamin. Tinggal lagi bagaimanakah eksekutif mahu menterjemahkan perlembagaan itu. Mahu mentafsirkan perlembagaan itu dan memberikan dan mengangkat martabat orang Melayu misalnya. Okay? Tapi sebenarnya semakin semakin positif kan. Soalan terakhir dia kata kerana bahasa Melayu gagal, maka cuba kita ikut model bahasa Inggeris di Singapura kerana Melayu dan bukan Melayu nampak mesra bahasa Inggeris. I would never second this. Orang bukan Melayu dan Melayu nampak mesra berkomunikasi bahasa Inggeris. Kenapa orang Melayu dan orang bukan Melayu tidak boleh mesra berkomunikasi dalam bahasa Melayu? Bukankah bahasa Inggeris adalah bahasa asing bagi orang bukan Melayu di sini dan bagi orang Melayu sendiri? Bahasa Inggeris bukan bahasa siapa-siapa pun daripada kita. Bahasa Inggeris, bahasa orang Inggeris. Bukan bahasa tanah ini, bahasa penjajah. Kita perlu belajar bahasa Inggeris. Kita perlu menguasai bahasa Inggeris. Kita perlu bertutur dalam bahasa Inggeris. Tetapi bukanlah satu lingua franca. Bukan menjadi lingua franca kita. Apa lingua franca? Lingua franca ni maksudnya bahasa pasar. Bahasa yang dipertuturkan sehari-hari dalam kalangan masyarakat kita. Tapi adakah saya menolak bahasa Inggeris? Tidak sama sekali. Saya mengatakan bahawa bahasa Inggeris sangat penting. Tapi semuanya mempunyai kedudukannya masing-masing. Kenapa kita boleh terima bahasa Inggeris yang bukan identiti kita? Yang datang sebagai penjajah. Tetapi, ya memang hari ini bahasa Inggeris lah bahasa yang sangat penting. Bahasa dunia. Bahasa penghubung dunia. Tapi setiap negara mempunyai sejarah dia. Setiap negara mempunyai identiti dia. Pertama, kekalkan identiti kita. Yang kedua, kita embrace that teknologi itu. Kita embrace. Kita belajar bahasa Inggeris. Saya tak pernah tolak bahasa Inggeris. Saya kata sangat penting bahasa Inggeris. Kita ada dasar dalam pendidikan memartabatkan bahasa Melayu dan MBI tu kan, memartabatkan dan menguatkan ke apa tu lah kan. MBI tu nanti carilah. Kita dasarnya cantik lah tu. Cuma bagaimana kita mahu promosikan, bagaimana kita mahu menterjemahkannya ke dalam praktik seharian. Saya tak boleh terima kata kita ikut model bahasa Inggeris di Singapura. Bahasa Singapura itu adalah crown colony British. Memanglah British meninggalkan segala-galanya di sana sebab untuk mengekalkan pegangan British itu, British interest. Ada Nicholas White menulis tentang British interest di Singapura. Nicholas J. White menulis tentang pegangan British capitalist interest. Macam itulah lebih kurang bunyinya. Boleh cari. Mengatakan tentang kepentingan Singapura itu. Tetapi setiap negara mempunyai sejarahnya. Setiap negara mempunyai bahasanya. Tapi bahasa lain bebas boleh diamalkan. Bahasa lain perlu dipelajari. Cuma kita kata, pertama, berbicaralah dalam bahasa Melayu. Apa masalahnya? Apa masalahnya? Susah ke? Bangla baru datang 3 bulan boleh belajar. Saya rasa kalau Bangla diberikan peluang untuk ambil SPM, dia boleh skor lebih baik kot daripada bahasa Melayu. Kan? So, ini idea yang saya kira yang kita perlu promosikan ialah kita martabatkan bahasa Melayu pada masa yang sama menguasai bahasa Inggeris. Jangan kita lupakan bahasa negara kita, bahasa kebangsaan. Bahasa ni pun satu nikmat. Saudara. Bahasa pun satu nikmat yang Allah berikan pada kita. Bukan kita fanatik, bukan kita chauvinis, bukan. Kita katakan ini bahasa kebangsaan, national language. Bukan kita kata kita nak menjadi Melayu ke, nak menjadikan orang Islam ke, tidak. Yang Islam kekal Islam. Yang Melayu tak boleh ubah. Yang orang lain tak boleh jadi Melayu. Tak boleh bila cat muka, tak boleh jadi Melayu. Kaum kekal dengan identiti kaum. Tapi bangsa itu boleh dibentuk dengan menjadikan satu bahasa sebagai medium komunikasi. Okey. So, ada soalan yang saya kata tadi yang boleh tanya soalan? Last. Ada? Iqbal soalan, 3 soalan lah tu. Ada?
Malaysia, ada satu soalan tadi, Malaysia negara bangsa, bangsa Malaysia. Okey. Apa soalan tadi ya? Ya, saya tengok. Okey, adakah saya mengkategorikan kaum pembaharu sama dengan Wahabi, sama dengan Salafi, sama dengan kaum muda? Okey. Reformis sama dengan Wahabi, sama dengan Salafi, sama dengan kaum muda. Saya tak kelaskan. Saya tak kelaskan begitu. Tapi perbincangan sejarah, dokumen-dokumen sejarah, dia menyamakan keseluruhannya itu. Tapi Salafi, perkataan Salafi itu jarang-jarang disebutkan dalam teks-teks sejarah. Dalam teks-teks maksud saya, primary sources. Dia banyak menyebutkan tentang kaum muda itu ya. Kaum muda, kaum Wahabi dan juga so-called reformis. Banyak dibicarakan oleh pegawai-pegawai British dan juga dokumen-dokumen, majalah-majalah, akhbar-akhbar pada zaman itu. Salafi jarang-jarang disebutkan. Bukan saya yang samakan. Ya? Tapi Wahabi. Golongan reformis ini disebut sebagai Wahabi. Golongan ini disebut sebagai Wahabi. Kaum muda inilah. Iaitu kaum muda, reformis sama dengan kaum muda sama dengan Wahabi. Sebab mereka datang dengan membawa idea pembaharuan yang berbeza waktu itu. Ada orang kata, nah, kaum muda tak bicarakan tentang hal-hal furuk. Dia hanya bicarakan tentang pemodenan bangsa, bicarakan tentang idea pendidikan, bicara tentang emansipasi wanita. Salah tu, ada. Ada bicara hal furuk, hak bedak, ketuk beduk pun ketuk beduk di masjid, di Melaka pun dibicarakan oleh so-called yang dikatakan kaum muda ini. Jadi kaum muda, dia semua dia, dalam konteks mereka, mereka bawa idea Islam itu mesti kembali kepada Quran dan hadis yang sahih. Begitu. So ada peristiwa-peristiwa yang berlaku. Ketuk beduk dibicarakan oleh kaum muda. Anjing boleh pegang atau tak boleh pegang. Tahun 1937 di Istana Kelantan dibuat wacana, dibuat debat secara terbuka oleh kaum ini. Haji Wan Musa, oleh Dr. Burhanuddin Helmi. Dua grup. Tapi mereka ini bukan daripada Saudi. Ini perlu dipahami. Mereka bukan dari Saudi. Kesemua. Ini golongan balik daripada, dari Saudi. Bukan. Maksud saya, kedua-dua golongan adalah dari Saudi. Golongan yang dikatakan sebagai kaum tua itu pun dari Saudi. Golongan kaum muda ini pun dari Saudi. Jadi hujah yang mengatakan bahawa Saudi, yang pulang dari Saudi, dari Mekah, Madinah adalah membentuk kaum muda ataupun kaum tua, kan, yang menjadi dikotomi ini, bukan. Kalau begitu, sebenarnya kemudiannya Azhar menjadi tempat kaum tua katanya. Tapi tidak, pada peringkat awal Universiti Azhar adalah jadi ejen kepada reformis, modernis. So kita tak boleh nak simplistik begitu. Sebab dia bercampur baur. Cumanya bukan saya yang kategorikan. Tapi inilah wacana yang ada. Yang menyamakan antara reformis dengan Wahabi dengan kaum muda. Salafi dia jarang-jarang sebut. Okey. Okey, satu lagi soalan Satu lagi soalan tadi tentang bangsa tadi. Adakah perbezaan etnik di Malaysia menjadi isu untuk mewujudkan sebuah bangsa Malaysia? Perbezaan etnik pada saya bukanlah yang menjadi masalah, bukan etnik itu. Tetapi saya kira kemahuan masing-masing. Ya, sebab kita tengok banyak negara-negara dalam dunia ini, dia berjaya menyatukan dan menjadikan etnik-etnik ataupun kaum-kaum dalam negara itu mewujudkan satu identiti. Contohnya yang paling dekat dengan kita, Indonesia, kemudian di Thailand, kan, di Australia, dia mempunyai kaum yang pelbagai, tetapi mereka merasakan mereka Australian. Walaupun mereka juga berbahasa macam-macam. Di Australia bahasanya bahasa macam-macam. Tapi bahasa Inggeris itu adalah bahasa yang menjadi bahasa penghubung keseluruhan masyarakat. Tapi kalau kita nak samakan mesti macam Australia pun tak boleh juga. Sebab sejarah kita dengan sejarah Australia tak sama. Australia itu adalah colonial settler state.
settlers colonial state. Settlers colonial state tak sama macam kita. Malaysia. Jadi itu saya kata tak boleh nak samakan negara lain secara keseluruhan. Okay? Sama macam India. Okay. India dijajah oleh British, kemudian India keluar dan mereka menjadi Indian nationalism. Kesemuanya India. Mereka lagi ramai etnik di India. Lagi banyak bahasa, macam-macam bahasa. Ratus bahasa ada di India itu. Bahasa, bukan dialek. Bahasa berbeza. Tapi mereka bersatu juga. Atas apa? Atas identiti sejarah yang sepunya. Walaupun Hindi kan, Hindi bukanlah, kedudukan dia bukanlah macam bahasa Melayu, itu bahasa kebangsaan mereka seperti kita. So mereka juga mengiktiraf bahasa lain. Tetapi mereka mengiktiraf sejarah. Nah, kalau tak iktiraf bahasa, iktiraf sejarah. So mereka berbangga dengan sejarah mereka, sejarah yang sepunya. Tamadun Indus misalnya. Tamadun, mereka berbangga dengan tamadun itu. Mereka kemudiannya berevolusi, right? So bangsa mereka berkongsi nasib, dijajah oleh satu penjajah yang sama. Tapi bezanya dengan Malaysia, bila British keluar, yang kembali memerintah negara India adalah penduduk peribumi dia. Faham? Tapi beza dengan Malaysia apa? Bila British keluar, yang kembali mentadbir negara ini bukan bangsa peribumi itu sahaja, tetapi perkongsian kuasa berlaku antara bangsa peribumi dengan bangsa-bangsa lain. Nampak tak? So tadi Australia pun berbeza, India pun berbeza. Sedangkan semua ini adalah milik British dulu. So, kita tak boleh nak simplistik. So perbezaan etnik bukanlah masalah untuk mewujudkan sebuah bangsa Malaysia, tetapi political will. Political will. Kemahuan politik, yang politik itu kemudian boleh menguasai pemikiran masyarakat. Saya selalu mengatakan bahawa saya selalu berpendapat bahawa selepas kuasa Tuhan, yang paling berkuasa ialah kuasa politik, kerajaan. Yang boleh membentuk apa yang dia nak. Apa yang dia nak. Okey? Cumanya political will tu kena betul-betul lah. Kalau dia nak wujudkan satu bangsa Malaysia, dia perlu promosikan. Cuma, yelah, kita dah wujud sebagai kita dah ada sebagai parti-parti yang berasaskan kaum. Kan? Fine. Kita kata, okey, konteks sejarah yang panjang menyebabkan kita ada parti-parti politik yang berasaskan kaum. Okey, tak apa. Tapi, untuk berbicara tentang bangsa Malaysia, kembali kepada satu asas, iaitu bahasa Melayu. Kalau kita semua, itu saya kata, bukan satu segmen masyarakat sahaja yang perlu mempromosikan kewujudan bangsa Malaysia ni. Semua perlu berfikiran sama. Tapi untuk menerapkan pemikiran itu, kita perlukan pendidikan. Kita perlukan propaganda patriotism. Propaganda ini jangan tengok negatif aja. Propaganda patriotism perlu dalam sebuah negara yang ingin membentuk negara dia, bentuk bangsa dia, untuk bentuk kesaksaman, untuk bentuk apa? Belonging situ. Nah, itu yang kita kurang. Propaganda patriotism tadi. Ya, untuk menaikkan semangat kekitaan itu, ini yang dibuat selama 21 tahun oleh Soekarno. Soekarno buat daripada tahun 45 hingga 66 apa? Propaganda patriotism. Tak habis-habis dengan propaganda. Tapi dia lebih berjaya, jauh lebih berjaya daripada kita hari ini. Ya, jauh lebih berjaya daripada kita hari ini dalam bentuk identiti bangsa Indonesia yang berbangga dengan bahasa Indonesia, bertutur dalam bahasa Indonesia misalnya. So itu yang kita kurang berjaya. So saya kata sebenarnya political will itu penting, political will. Itu penting sebab kalau kita ada will, kita ada kemahuan sendiri, kita tidak boleh mengubah apa-apa. Kita tak boleh mengubah apa-apa kecuali kita boleh buat macam ini lah, Facebook Live aja. Tapi kita tidak boleh menjadikan itu sebagai satu dasar. Tapi politik dia boleh mengubah dasar. Dasar itu katakan pendidikan ke, dasar penerangan ke, ya, dasar penerangan ke, dasar ekonomi ke, itu semua boleh mempromosikan ke arah penyatuan bangsa Malaysia kita ni, insyaAllah. Okey. Jadi saya kira setakat itulah jam berapa dah? 10.40 dah. Okey, boleh Saya rasa 1 jam setengah dah soalan pun dah lebih kurang 5 soalan dah jawab. InsyaAllah. Okey, bolehkah doktor jelaskan satu lagi ni dari kubu, bolehkah doktor jelaskan mengapa hasil penjajahan antara Arab Saudi dan tanah Melayu berbeza?
Yang mana Malaysia lebih sekular dan Arab Saudi rigid religiosum. Saya melihat bahawa Arab Saudi itu berbeza kerana latarnya yang berbeza, sebab dia tidak mempunyai multi-racial seperti mana kita di Melaya. Kita multi-racial, mereka tidak multi-racial. Mereka tidak multi-racial. Dan multi-religious itu pun, walaupun mereka mempunyai religion, katakan ada Kristian di luar daripada Mekah dan Madinah itu, walaupun ada Kristian misalnya, tetapi dari segi populasi, tapi itu adalah jauh lebih kecil perbandingannya dengan apa yang berlaku di Malaysia misalnya. Proses kemerdekaan itu, mereka dengan bahasa Arab di sana. Disebabkan homogeneousnya mereka itu, mereka bahasa Arab. Kita heterogeneous, kita ada bahasa Melayu, kita ada bahasa Cina, kita ada bahasa Tamil, kita ada bahasa macam-macam lagi kita ada. Menyebabkan kita kemudiannya bergerak, kita tidaklah kata sekular 100%, tapi menurut kata Profesor Shak Salim Faruqi, Profesor dua orang lah yang saya pernah baca, Shak Salim Faruqi dengan Profesor Azibari, tak silap saya, mengatakan bahawa kita ini separa sekular. Kita tidak sekular sepenuhnya, sebab kita menetapkan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Dalam banyak urusan kita mendahulukan agama. Kan? Jadi kita tidaklah 100% sekular, menjauhkan terus agama daripada pemerintahan, tak. Kita masuk quasi sekular kita ini. So kita tidak serigid Arab Saudi, sebab Arab Saudi dalam faktornya berbeza. Lebih homogeneous berbanding kita. Kemudian satu lagi faktor Haramain itulah, sebabkan Mekah dan Madinah terletak di sana dan menjadi pusat tumpuan bagi umat Islam. So they appear more Islamic, more religious, kan? Then we are, gitu. So itu pandangan saya lah. Okey, terima kasih. Okey, boleh lah. Boleh kita tutup majlis kita, insya-Allah. Terima kasihlah kepada semua yang sudi bersama-sama selama sejam setengah ini bersama-sama saya dalam rancangan kuliah buku. Terima kasih kepada saudara Ben Sa'alis, terima kasih kepada Iqbal, dan juga terima kasih kepada semua yang bersama-sama bertanya soalan apa semua. Jadi semua pandangan saya bukanlah semestinya betul. Semestinya betul, masih boleh diperdebatkan. Kalau saudara-saudara mempunyai idea ataupun finding, temuan-temuan yang lebih baru ataupun lebih mantap. Saya bercakap berdasarkan seorang pelajar sejarah, seorang ahli akademik sejarah. Saya bercakap berdasarkan bukti-bukti sejarah semata-mata, tanpa menyelitkan emosi yang berlebihan, tanpa menyelitkan sentimen, tidak melankolik. Itu ahli sejarah biasanya. Itu orang sejarah. Kalau bukan orang sejarah, dia ada melankolik, dia ada sentimen. Jadi kalau nak ambil ilmu, ambillah ilmu daripada orang yang sepatutnya. Bukanlah saya saja, tapi ramai lagi orang yang belajar sejarah, yang menyampaikan ilmu sejarah yang objektif, insya-Allah. Terima kasih banyak-banyak. Mudah-mudahan kita jumpa lagi. Terima kasih Daun Keladi. InsyaAllah kalau ada masa kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehlah follow Facebook saya, Sahul HM, kepada siapa-siapa yang tak pernah. Facebook saya Sahul HM. Bye.